Okey. Siapa tu? Kita bersama dengan pemain naturalisasi Astro Arena ya, Zulhelmi Zainal Azam. Okey Zul, adil ke sebenarnya untuk kita semua mengkritik Sumare di Kings Cup? Mungkinkah Kim Panggon nampak memang ada kelebihan Sumare, tapi mungkin minit perlawanan kurang menyebabkan prestasi Sumare tidak menjadi sangat? Okey, kalau kita nak cakap adil ataupun tidak, saya rasa itu adalah hak oleh penyokong kerana mereka sudah pasti meletakkan harapan tinggi kepada Sumareh atas kapasiti beliau sebagai pemain naturalisasi negara. Tiada alasan sebenarnya buat Sumareh untuk menampilkan aksi terbaik kerana beliau diberi kewarganegaraan Malaysia sebelum ini. Tetapi apa yang kita boleh faham, situasi Sumareh mungkin berbeza berbanding ketika zaman prime pemain dari kelahiran Gambia ini, yang mana beliau menjadi yang kata tonggak utama atau perwira Malaysia ketika Piala Suzuki, maksud saya ketika kelayakan Piala Asia pada 2019 ketika skuad negara di bawah bimbingan Tan Chen Ho. Dan situasi bertambah berbeza apabila beliau gagal untuk mendapatkan minit permainan bersama GDT, dan saya melihat kegagalan pemain ini untuk menstabilkan emosi itu menjadi kemerosotan ataupun beliau tidak berupaya untuk menampilkan aksi yang pernah ditampilkan sebelum ini. Kegagalan menstabilkan emosi itu menyebabkan beliau terburu-buru, mungkin tidak merancang ataupun tidak boleh menampilkan prestasi sebenar. Kita dapat lihat segala gerak-geri pemain ini tidak menjadi ketika bertemu Tajikistan, termasuk hampir melakukan kesilapan iaitu melakukan terjahan keras. Saya rasa beliau perlu lebih bersabar dan perlu berusaha lebih keras mendapatkan minit permainan bersama JDT untuk kembali mendapat tempat dalam skuad kebangsaan ataupun kembali menunjukkan prestasi sebenar pemain ini. Okey, Zul. Kalau kita lihat kepada reaksi peminat, penyokong, kan ramai yang dah mula mempertikaikan kehadiran pemain naturalisasi sebenarnya. So, ada tak kemungkinan yang di Kings Cup maybe last kita lihat pemain-pemain sebegini dipertaruhkan? Terakhir ataupun tidak, saya rasa tidak. Sebab saya rasa khidmat Sumareh masih diperlukan, saya rasa, sebab melihat kepada percaturan Kim Panggon, beliau memilih pemain ini, saya difahamkan atas faktor lawan yang akan ditentang. Saya ambil contoh, Sumareh tidak diturunkan bertemu Thailand kerana pasukan Thailand memiliki fizikal yang sama, lebih kurang yang sama dengan Malaysia. Tetapi apabila bertemu Tajikistan, lawan yang lebih berfizikal, pemain ini dipertaruhkan. Jadi saya tidak tolak kemungkinan Sumareh masih ada dalam skuad kebangsaan kecuali Liridon maupun Di Paula, kerana tempat Di Paula maupun Liridon kita mempunyai pemain yang lebih baik. Mengulas mengenai kedudukan Sumareh, saya melihat kalau pemain ini tidak dipanggil, peluang harus diberikan Ramadan Saifullah, seorang lagi pemain sayap pasukan JDT. Tetapi kita dapat lihat sebenarnya Sumareh juga berada ataupun mendapat tempat dalam pasukan JDT. Kita ambil contoh ketika aksi final Piala Malaysia Piala FA bertemu Terengganu, pemain ini dimasukkan pada separuh masa kedua dan menjadi pencetus kepada kejayaan dan juga jaringan ketiga ataupun ketiga bersen ketika itu. Dan saya memilih ataupun saya meramalkan Sumareh masih ada dalam radar Kim Panggon menjelang kejuaraan AFF, termasuk Piala Asia 2023 nanti, atas faktor seperti saya katakan kelebihan fizikal pemain ini. Tinggal lagi pemain ini mempunyai masa untuk memperbaiki ataupun mengembalikan semula permainan sebenar beliau. Okey, Zul, mungkin tumpuan semua diberikan kepada pemain naturalisasi ni, and then Sumareh ni under the microscope sebab ya, sebelum ni kan Guillermo Di Paula dengan Liridon Krasniki dia tak bawa impak sangat. So mungkinkah sebab itu peminat-peminat yang betul-betul sayang bola sepak ni macam terus fokus diorang dekat Sumareh. Dan apa yang perlu dilakukan oleh Kim Panggon untuk dapat keseimbangan ini, untuk bagi kepercayaan kepada peminat-peminat pada masa yang sama untuk membuktikan pemain naturalised kita adalah impaknya? Okey, saya rasa beliau perlu tahu, Kim Panggon perlu tahu mengenai pemain yang akan diturunkan. Dan
kalau peluang terakhir diberikan kepada Sumareh tidak berjaya, mungkin situasi yang sama boleh berlaku kepada pemain ini seperti Guilherme Di Paula maupun Ridon Krasniqi tidak dipanggil. Dan tetapi seperti saya katakan, pemain ini masih mempunyai peluang ataupun boleh dipertimbangkan dalam skuad kebangsaan menjelang kejuaraan AFF. Dan saya rasa Kim Pan-gon kalau dia mempunyai calon lain, saya tidak tolak kemungkinan pemain lain itu boleh mengisi. Cuma saya tidak nampak pemain sayap lain yang boleh diberi peluang selain Ramadan Saifullah yang saya sebutkan. Kalau kita ambil contoh pemain lain dalam Liga Malaysia untuk pemain posisi sayap, mungkin terhad dari segi kemampuannya. Cuma apabila kita cakap berkenaan dengan minit permainan, sebenarnya ia perkara yang subjektif. Kita ambil contoh Akia Rashid tidak dapat minit permainan bersama JDT, tetapi beliau boleh memberi aksi terbaik. Saya rasa itu yang menjadi punca dan juga sebab utama kenapa Pan-gon masih memilih Sumareh antaranya dalam skuad kebangsaan, kerana seperti yang pernah dikatakan statement Kim Pan-gon sebelum ini, minit permainan tidak terlalu penting ataupun tidak diutamakan kerana beliau mencari pemain yang lebih faham dan boleh melaksanakan DNA bola sepak beliau sendiri. Okey, Zul, last question. Ada juga yang compare pemain naturalisasi dengan pemain warisan. Ramai mengatakan bahawa pemain warisan ni diorang lebih perform sebenarnya. So adakah itu boleh dijadikan misi kita, instead of cari pemain yang boleh dinaturalisasikan, kita cari pemain warisan instead, Zul? Ya, betul. Kita boleh cari dan sebenarnya ramai pemain warisan menunggu peluang untuk beraksi bersama skuad Harimau Melaya. Kita ambil contoh pemain warisan muda yang berada dalam standby list seperti Jamie Qureshi, Noah Lane, beberapa pemain lagi pernah berada dalam radar skuad Harimau Melaya. Dan mereka sebenarnya terbukti mempunyai kualiti yang lebih baik ataupun lebih konsisten dari segi sumbangan mereka bersama skuad kebangsaan berbanding pemain naturalisasi. Kita tidak nafikan perkara itu dan itu berlaku ketika ini di mana pemain warisan telah memberi orang kata sumbangan yang amat memberi impak kepada pasukan kebangsaan dalam jangka masa panjang berbanding pemain naturalisasi ketika ini. Seperti yang kita katakan, Sumareh menunjukkan ataupun berada dalam zaman prime beliau ketika tahun 2020 ataupun 2019, tetapi merosot sedikit berbanding pemain warisan yang kita lihat semakin hari ataupun semakin tahun semakin baik. Pemain seperti Corbin Ong, Matthew Davis, Brandon Gunn baru balik daripada kanser, memberi aksi yang luar biasa. Dan penumpuan boleh diberikan kepada pemain-pemain warisan. Cuma saya nak tambah sedikit dan juga Dayang, kalau ditanya mengenai Litak dan juga Sergio Aguero, pemain terbaru naturalisasi yang kita ada, saya rasa tiada keperluan kepada pemain ini untuk diberikan peluang beraksi. Belum lagi kerana kita mempunyai pemain yang berkaliber di posisi berkenaan. Tapi mana tahulah Piala Asia nanti bila berdepan dengan pasukan-pasukan yang lagi fizikal dan lagi besar, mana tahu mungkin keputusan itu akan berubah. Never know Mungkin berubah, tapi saya katakan tidak. Saya percaya Zul. Okey, terima kasih Zul. Thank you atas perkongsian anda. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi Dayang dan Ed.